Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan masuk bab 7, ketaksamaan linear. Hari ini kita akan fokus kepada 7.1 iaitu ketaksamaan. Okey, kalau sebelum ni bab 6 kita belajar persamaan linear, sekarang kita belajar ketaksamaan linear. Bermaksud dia tak sama. Dalam contoh yang kita lihat ni, dia buat perbandingan ya. Okey, sebelum tu dia bagi tahu apakah maksud ketaksamaan. Dalam kehidupan harian kita sering membuat perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Contohnya kita membandingkan bilangan, harga, suhu, saiz, tinggi, jisim dan sebagainya. Kalau dalam gambar rajah ni dia membandingkan harga antara dua telefon. Jadi dia tanya telefon pintar jenama yang manakah mempunyai harga yang lebih rendah. Jadi telefon A lah yang lebih rendah. Okey, kalau dalam rajah di sebelah ni dia tanya jisim manakah yang lebih besar. Mana satu yang lebih berat sebelah kiri ni lah. X tambah 50 ni adalah lebih besar daripada 80 gram. Okey, jadi bermaksudnya ketaksamaan ni maksudnya adalah hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Ketaksamaan senang je. Hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey, sekarang kita nak membandingkan nilai nombor. Okey, dalam bab 1 kita dah belajar macam mana kita nak lukis garis nombor. Ingat lagi tak garis nombor? Ni garis, kita buat garis. Tengah-tengah tu adalah sifar. Okey, jadi sebelah kanan tu adalah nombor yang positif. 1, 2, 3, 4 dan sebelah kiri dia bermula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lah. Okey, jadi kita nak bandingkan nombor yang dia tandakan merah ni iaitu negatif 2 dengan 3. Okey, perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 2 dan 3 pada garis nombor. Negatif 2 tu terletak di sebelah kiri 3. Okey, 3 ni 3. Bermaksud negatif 2 tu sebelah kiri 3. Maka negatif 2 ni kurang daripada 3. Ni. Sebab apa? Sebab kita belajar masa bab 1 hari tu. Kita belajar kalau ke kanan nilai dia semakin bertambah. Ni. Bila kita ke kanan nilai dia semakin bertambah. Jadi semakin ke kanan nilai tu semakin besar. Jadi 3 tu lebih besar daripada negatif 2. Jadi simbol yang kita gunakan yang ini. Ni adalah mewakili kurang daripada. Jadi negatif 2 tu kurang daripada 3. Jadi simbol ni adalah kurang daripada. Dia kata negatif 2 kurang daripada 3. Okey, kita lihat contoh yang sebelah kanan ni. Okey, dalam garis nombor ni kita membandingkan nombor negatif 2 dengan negatif 7. Okey, kosong lepas tu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya lah. Okey, kita nak bandingkan negatif 2 dengan negatif 7. Sama juga, bila kita ke kanan nilai dia semakin bertambah. Jadi yang mana lebih besar? Kalau kita nak bandingkan mana lebih besar? Negatif 2 ni lah lebih besar daripada negatif 7. Okey, dia kata dia buat negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Ini adalah lebih besar. Okey, yang ni negatif 2 kurang daripada negatif 3. Kalau kita nak tulis negatif 7 kat depan, boleh juga. Negatif 7 tu kurang daripada negatif 2. Okey. Kalau nak guna lebih besar, kita kena ambil negatif 2 lah. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Sama juga dengan yang ni. Negatif 2 kurang daripada 3. Jadi kalau kita nak tulis 3 kat depan, 3 tu lebih besar daripada negatif 2. Untuk mudah ingat, lebih kurang daripada atau lebih besar daripada ni. Okey, awak tengok yang simbol kat bawah ni. Okey, cuba awak tambah macam ni kat sebelah kiri dia. Ni. Okey, nampak huruf B tu kan? B. Yang ni nampak huruf K. Jadi
Bila kita tambah ni huruf B, maka dia lebih besar. Kalau ni macam K kan, K tu kurang lah. Kurang daripada, supaya awak mudah ingat lah. Okey, tadi kita dah belajar simbol lebih besar dengan kurang daripada. Sekarang kita nak belajar lebih besar daripada atau sama dengan. Tambah. Lebih besar daripada atau sama dengan. Satu lagi kurang, yang tadi kita belajar kurang daripada ni. Yang ni kita belajar kurang daripada atau sama dengan. Tambah atau sama dengan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, awak naik kereta, lepas tu awak pernah nampak tak dekat tepi jalan papan tanda ni 110 km/jam. Ni apa dia maksud dia? Tahu tak maksud dia apa? Okey, maksud dia kita boleh pandu, kita kena pandu kurang daripada 110 km/jam ataupun sama dengan 110. Okey. Dia kata jika V ni mewakili laju dalam kilometer per jam, maka V sama dengan 110 dan V kurang daripada 110. Okey, bermaksud kita kena pandu V, kelajuan dia kena 110 km per jam ataupun kelajuan kita mesti kurang daripada 100 km per jam. Okey, kalau lebih kurang daripada atau sama dengan, kita guna macam ni. Kurang daripada kan? Kalau dia kata atau sama, awak tambah atau sama kat bawah ni. Okey, kalau lebih besar daripada, lebih besar kat ni kan? Ingat B kan? B. Ni, kalau awak tak ingat, awak tambah B. Ni B. Lebih besar. Lepas tu kalau atau sama ni, awak tambah kat bawah ni. Macam kelajuan ni, kita tengok papan tanda 110 ni, kita guna ni. V tu kurang atau sama dengan 110. Jadi macam mana kita nak lukis dekat garis nombor macam ni kan. Ni 110 kan. Kurang daripada atau sama bermaksud dia kurang ke kiri lah. Tengok anak panah dia ke kiri. Lepas tu yang bulat ni dia color. Sebab apa color? Sebab dia termasuk juga 110 ataupun kurang daripada. Kalau macam hot ni tadi, kalau kita lukis garis nombor, dia tak color kalau tak ada sama tu. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, kemudian dia tanya bagaimanakah kita menggunakan garis nombor untuk mewakilkan laju kenderaan yang tidak mematuhi papan tanda lalu lintas di lebuh raya. Apakah risiko yang akan dihadapi oleh pengguna lebuh raya tidak bertanggungjawab ini? Okey, katalah awak bawa lebih daripada 110. Lebih daripada 110, ini adalah garis nombor dia. Lebih tu bermaksud kita anak panah ke kanan lah. Okey, kenapa dalam bulat ni dia tak color? Sebabnya 110 ni tak termasuk. Kalau 110 dia masih mematuhi peraturan jalan raya dia. 110 tak apa lagi. Kalau lebih daripada 110 tu, maksudnya dia tak color dah ni. Maksudnya bila lebih daripada 110, maksudnya dia telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan lah. Okey, kita lihat soal latihan buku kerja muka surat 70 nombor 1. Tulis hubungan antara setiap pasangan nombor dengan menggunakan simbol lebih besar daripada ataupun kurang daripada. Okey, dia bagi contoh. Dia bagi 4.195 dengan 4.95. Okey, kita tengok nombor sebelah kiri ni lebih besar daripada sebelah kanan ke kurang daripada? Ni 4.1 kan? Ni 4.9. Okey, jadi 4.1 tu kurang daripada kan? Sebab tu dia buat simbol kurang daripada. Okey, negatif 8 dengan negatif 14. Okey, kalau awak macam kabur lagi, awak buat garis nombor lah. Ni kosong kan? Okey, jadi negatif 8 dulu kan? Barulah negatif 14. Mana lebih besar? Kalau ke kanan, nilai dia semakin bertambah kan? Jadi negatif 8 tu lagi besar daripada negatif 14. Lebih besar daripada negatif 14.
Okey, 0.23 dengan 1/9. Okey, kalau awak nak tukar 1/9 tu kepada perpuluhan, bolehlah, senang sikit nak tengok. Jadi awak tekanlah 1/9, awak akan dapat 0.11. Okey, jadi 0.2 dengan 0.1 mana lebih besar? Ni 0.23 ni lebih besar kan? Jadi 0.23 lebih besar daripada 1/9 lah. Lebih besar daripada 0.11 sebab dia dah bagi dalam 1/9. Jadi awak kena tulis 1/9 lah. Okey, sama juga dengan ni pecahan ni, yang C ni 5/8 dengan 8/11. Okey, kalau awak susah nak tengok, awak tukar kepada perpuluhan. 5/8 tu tekan 5/8 sama dengan 0.625. Okey, 8/11 tu awak tekan 8/11. 0.727. Okey, jadi awak tengoklah 0.6 dengan 0.7. 0.6 tu kurang daripada kan? Jadi ni kurang daripada. Jadi 5/8 kurang daripada 8/11. Okey, soalan nombor 2, muka surat 70. Perihalkan ketaksamaan berdasarkan setiap situasi berikut dengan menggunakan lebih besar daripada atau sama dengan. Okey, lebih besar daripada atau sama dengan tu, yang ni lah simbol dia. Ataupun kurang daripada atau sama dengan. Okey, kurang daripada atau sama dengan, simbol dia macam ni. Kemudian wakilkan ketaksamaan itu dengan garis nombor dan tulis ketaksamaan algebra. Okey, kita tengok contoh. Had laju di lebuhraya persekutuan ialah 120 km per jam. Okey. Laju sebuah kenderaan di lebuhraya persekutuan itu ialah W km per jam. Okey. Jadi macam mana kita nak buat simbol? Lepas tu kita kena lukis pada garis nombor. Okey. W ni kalau kita tengok had laju dia 120, bermaksud dia kena had laju dia sama dengan 120 ataupun kurang daripada. Maksudnya kurang daripada ataupun sama. Okey, kalau nak tulis ayat macam ni lah. W kurang daripada atau sama dengan 120. Okey, kalau nak lukis gambar rajah, garis nombor. Macam ni lah awak lukis garis nombor. Lepas tu dia kan 120. Okey, buatlah di tengah-tengah. Lepas tu sebelah dia 130, 140, 110, 100. Okey, jadi had laju 120 km per jam ni bermaksud kurang daripada 120 lah, sama atau kurang. Jadi bulat ni awak kena colour deh. Ni kurang daripada. Jadi kalau bentuk simbol dia W kurang daripada atau sama dengan 120. Okey, cuba jawab A, B dan C dulu. Stop dulu video ni. Okey, yang A. Jisim minimum setin biskut ialah 400 gram. Jisim setin biskut ialah X gram. Okey, dia kata dalam sebuah tin tu, dia ada biskut seberat X gram. Jadi, jisim minimum setin biskut ialah 400 gram. Minimum bermaksud paling sikit ke? Minimum bermaksud paling sikit dia adalah 400 gram. Jadi, dia kena 400 gram atau ke atas lah. Pada sini, minimum dia 400. Dalam biskut tu, dalam tin biskut tu, minimum dia adalah 400 gram. Jadi, minimum 400 gram. Dia jadinya paling sikit 400. Jadi, 400 ke atas lah. Jadi, kalau nak tulis dalam bentuk ayat, X tu lebih besar daripada atau sama dengan 400. Pedok sebab minimum dia 400. Paling sikit 400. Jadi 400 dan ke atas. 400 termasuk tak? Termasuk lah. Jadi kita pun lukislah garis nombor 400 ke? 400, 500, 600.
Ni 300, ni 200. Okey, 400 dan ke atas. Lebih besar daripada atau sama ke kanan lah. Okey, 400 tu termasuk tak? Termasuk ke? Sebab minimum dia 400. Jadi, termasuk awak kena color lah dalam ni. Okey, kalau dalam bentuk simbol, dalam bentuk ketaksamaan, okey, X tu lebih besar atau sama dengan 400. Kalau ada tanda sama ni, bermaksud 400 tu pun termasuk. Okey, soalan B. Harga rumah teres 2 tingkat di Pasir Gudang ialah RM250,000 dan ke atas. Harga sebuah rumah teres 2 tingkat di Pasir Gudang ialah RMY. Okey, jadi macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Okey, awak kena faham. Dia kata harga rumah teres 2 tingkat tu ialah RM250,000 dan ke atas. Jadi, RM250,000 termasuk juga, lepas tu ke atas. Okey, jadi kita boleh tulis Y lebih besar atau lebih besar daripada atau sama dengan RM250,000. Okey, harga dia RM250,000 ke atas. Jadi, kita tulis Y lebih besar daripada atau sama dengan RM250,000. Okey, kalau dalam bentuk garis nombor, kita buatlah RM250,000. Sebelum ni kita buatlah RM250,000. Agak-agak lah deh. Yang bersesuaian lah awak nak tulis garis nombor ni. Okey, jadi RM250,000 ke atas ke. Lebih besar daripada atau sama. Jadi, anak panah dia ke kanan lah. Lebih besar. Lepas tu, atau sama. Bila ada perkataan sama, awak pun color. Maksudnya harga rumah tu sama ada RM250,000 ataupun RM250,000 ke atas. Okey, kalau dalam bentuk ketaksamaan, kita tulis Y lebih besar atau sama dengan RM250,000. Okey, yang C. Jumlah pekerja yang boleh diupah oleh sebuah syarikat tidak boleh melebihi. Awak garis ni, yang penting ni. Tidak boleh melebihi 25 orang. Tidak boleh lebih 25. Bermaksud dia kena 25 ataupun kurang ke? Kalau 25 tu boleh lagi. Tapi kalau 26 tu tak boleh lah. Jadi, dia sampai 25. 25 tu termasuk lah. Jadi, dia kata jumlah pekerja yang diupah oleh sebuah syarikat adalah Z. Okey, jadi Z kurang daripada atau sama lah. Z tu kurang daripada atau sama dengan 25. Ingat deh, kalau 25 ni termasuk, jadi awak kena tambahlah atau sama dengan 25. Okey, macam mana nak lukis garis nombor? Okey, dia 25 kan? Okey, jadi sini 25. Ni 26, 27, 24, 23. Okey. Dia kurang daripada atau sama 25. Kurang tu bermaksud dia ke kiri lah. Lepas tu 25 tu termasuk ke atau sama. Kalau ada atau sama tu awak kena color lah sini. Lepas tu ketaksamaan dia awak nak tulis macam mana? Z kurang daripada atau sama dengan 25. Okey, yang ketiga. Wakilkan setiap ketaksamaan linear berikut pada suatu garis nombor. Okey, contohnya X lebih besar daripada 6. Lebih besar dia ke kanan lah. Dia 6, awak ambil dekat 6 tu ke kanan. Lepas tu awak tengok ada tak tanda sama kat bawah. Tak ada. Okey, jadi yang dalam bulat ni awak tak perlu warnakan lah. Okey, yang A macam mana? Okey, cuba buat dulu. A dengan B. Okey. X lebih besar atau sama dengan negatif 4. Jadi pertama sekali awak lukis garis nombor dulu. Okey, negatif 4. Negatif 3, negatif 2, negatif 1. Yang ni negatif 5, negatif 6.
Ingat kalau negatif tu dia bermula dengan negatif 1, negatif 2 dan seterusnya kan. Okey, jadi kita bermula dengan negatif 4. Buat bulat negatif 4 ni. Okey, tengok dia tanda gini kan. Letak sini. Okey, huruf apa? Besar kan? Lebih besar. Lebih besar B kan? B lebih besar maksudnya dia ke kanan. Kalau besar dia ke kanan. Lepas tu ada tanda sama ni. Ada tanda sama, awak kena color sini. Ini adalah lebih besar atau sama dengan negatif 4. Okey, yang B. Okey, pertama sekali awak lukis garis dia 2, 3, 4, 1, 0. Okey, ambil 2. Bulat dekat 2. Lepas tu kurang daripada ni. Letak ni nampak kan? K. Kurang daripada bermaksud kurang kena ke kiri lah. Ada tanda sama tak? Tak ada. Okay. Jadi awak tak perlu color lah dalam ni. Kalau dia ada tanda sama baru awak color. Kalau gini tak ada tanda sama bawah tu, tak perlu color. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Tulis sifat akas bagi setiap persamaan berikut. Akas ni adalah dia terbalik. Kalau dalam contohnya dia bagi 4 kurang daripada 8. Jadi akas dia awak terbalikkan dia. 8 tu lebih besar daripada 4. Tengok dia daripada simbol kurang daripada tu. Dia berubah jadi lebih besar. Awak terbalikkan nombor ni. 8, okay, 4 kurang daripada 8. Jadi 8 lebih besar daripada 4. Jadi yang A ni macam mana? 5 ni kurang daripada 7. Jadi kita buat akas dia terbalik. Ambil 7 ni. Ini kurang daripada kan? Dia terbalik jadi lebih besar daripada 5. Senang je ni. Ni pun sama. Awak ambil negatif 1 dulu. Negatif 1 tu ni kurang daripada. Awak kena tukar lebih besar daripada negatif 2. Okey, sekarang kita nak tulis sifat transitif bagi setiap ketaksamaan berikut. Transitif ni macam ni. Okey, dia bagi contoh ni 1 kurang daripada 2 kurang daripada 3. Jadi kita boleh ringkaskan 1 ni kurang daripada 3. Yang 2 ni kita tak boleh tulis lah. Maksudnya 1 ni kurang daripada 3. Betul tak? Betul lah. Okey, kalau macam ni kita ambil depan ni, lepas tu ambil belakang tu. Jadi negatif 4 kurang daripada negatif 1. Betul tak negatif 4 kurang daripada negatif 1? Betul kan? Okay, yang B ni pun sama. Transitifnya bermaksud negatif 5 ni kurang daripada 1. Okey, nombor 6. Tulis ketaksamaan baharu bagi setiap ketaksamaan linear berikut apabila kedua-dua belah ditambah dengan nombor di dalam tanda kurung. Ditambah dengan nombor di dalam tanda kurung. Okey, contohnya 8 lebih besar daripada 5. Lepas tu dalam kurungan dia 3. Bermaksud kita kena tambah 3. Jadi kalau kita tambah 3 sebelah kiri, sebelah kanan pun kita kena tambah lah. Cuba buat mana lain kan. Okay, tengok sini. Kita tambah 3 ni. 3 kan. Tambah 3 sebelah kiri. Maksudnya sebelah kanan pun awak kena tambah 3. 8 tambah 3 kita dapat 11. Lepas tu 5 tambah 3 kita dapat 8. Jadi 11 lebih besar daripada 8. Sama juga dengan A dengan B. Cuba jawab dulu. Okey, jadi kita cek jawapan. Yang A ni dia tambah 4. Jadi sebelah kiri tambah 4. Sebelah kanan pun tambah 4. 5 tambah 4, 9. Sebelah kanan ni 9 tambah 4, 13. Jadi 9 kurang daripada 13. Yang B pun sama. Awak tambah dengan negatif 3. Jadi tambah dengan negatif 3. Sebelah kanan pun awak kena tambah dengan negatif 3. Jadi tambah darab dengan tolak dia jadi tolak ke. X tolak 3 kurang daripada ni. Apa ni? 4 tolak 3. Apa? 4 okay, tambah tolak dia jadi tolak ke. Jadi 4 tolak 3 dia jadi 1. Okey, nombor 7. Tulis ketaksamaan baharu bagi setiap ketaksamaan yang berikut apabila kedua-dua belah ditolak. Okey, tadi tambah. Sekarang ni dia tolak pula. Okey, tengok contoh dia. Bagi 11 lebih besar daripada negatif 3. Dia suruh tolak 6. Jadi, sebelah kiri dia tolak 6. Sebelah kanan pun dia tolak 6. Jadi, 11 tolak 6 kita dapat 5. Negatif 3 tolak 6 kita dapat negatif 9.
Okey, awak cuba jawab A dengan B dulu. Okey, jadi cek jawapan ya. 5 kurang daripada 9, kita pun tolak sebelah kiri, sebelah kanan pun kita tolak. 5 tolak 3, 2. Kurang daripada 9 tolak 3 berapa? 6. Jadi 2 kurang daripada 6, betul kan? Okay, jadi X kurang daripada negatif 4, dia suruh tolak negatif 2. Tolak negatif 2. Ingat 2 tanda ni yang bersebelahan ni awak kena asingkan dengan kurungan ya. Jangan letak tanpa kurungan. Tolak negatif 2. Jadi negatif-negatif jadi positif. Ni pun sama, negatif-negatif jadi positif. Jadi X tambah 2 kurang daripada negatif 4 tambah 2. X tambah 2 ni awak tak boleh kira kan? Tapi negatif 4 tambah 2 tu berapa? Kalkulator negatif 4 tambah 2 awak akan dapat negatif 2. Okey. Nombor 6, 7 kita belajar tambah dengan tolak. Sekarang kita belajar dia didarab pula. Tengok contoh. 7 lebih besar daripada 3. Lepas tu dia darab dengan negatif 1. Darab dengan negatif 1 kedua-dua belah. Akhirnya kita dapat 7 darab negatif 1 dapat negatif 7. 3 darab negatif 1 dapat negatif 3. Okey, cuba jawab yang A dengan B. Okey, mari kita semak jawapan. 3 kurang daripada 8. Okey, dia kata darab dengan negatif 4. Yang sebelah kanan pun darab negatif 4. Okey, awak darab lah. 3 darab negatif 4. Kita akan dapat negatif 12. Kurang daripada 8 darab negatif 4. Kita dapat negatif 32. Jadi negatif 12 kurang daripada negatif 32. Yang B ni pun sama. Dia darab dengan negatif 2. Darab dengan negatif 2. Jadi X darab negatif 2, kita dapat negatif 2X. Kurang daripada 5 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 10. Senang saja. Okey, nombor 9 dia kata tulis ketaksamaan baharu bagi setiap ketaksamaan linear berikut apabila kedua belah dibahagi. Okey, tambah, tolak, darab. Sekarang kita kena bahagi pula. Jadi 5, tengok contoh 5 kurang daripada 15. Kemudian dia kata bahagi dengan negatif 5. Jadi sebelah kiri bahagi negatif 5, sebelah kanan pun bahagi negatif 5. Kita akan dapat negatif 1 lebih besar daripada negatif 3. Jadi cuba jawab yang A dengan B. Okey, jom kita semak jawapan. 7 kurang daripada 35. Jadi dia suruh bahagi dengan negatif 7. Bahagi negatif 7. Sebelah kanan pun bahagi negatif 7. 7 bagi negatif 7, kita akan dapat negatif 1. Okey, 35 bahagi dengan negatif 7. Kita akan dapat berapa? Negatif 5. Jadi negatif 1. Okey, cikgu minta maaf. Nombor 8 tadi. Sorry. Betul-betul tak ingat. Okey, bila melibatkan nombor negatif, kalau darab atau bahagi dengan nombor negatif, kita kena tukar tanda. Okey, kalau dalam soalan dia kata kurang daripada. Jadi bila kita darab dengan nombor negatif, tanda ni akan bertukar jadi lebih besar. Ni pun lebih besar. Tukar tanda. Kalau melibatkan darab atau bahagi nombor negatif. Okey. Kalau dia darab atau bahagi dengan nombor positif, tak ada masalah. Awak tak perlu tukar tanda. Bila darab atau bahagi nombor negatif, awak kena tukar. Jadi, hak ni sama. Hak ni lebih, ni kurang daripada. Jadi, jawapan dia, awak kena tukar lebih besar daripada. Okay, sama juga dengan bahagi. Kalau bahagi, tanda dia akan bertukar. Kurang daripada ni jadi besar, lebih besar daripada. Okay, jadi negatif 1 tu lebih besar daripada negatif 5. Hak ni pun sama. Kita nak bahagi dengan negatif, nombor negatif. Jadi, tanda dia akan bertukar lah. Yang lebih besar tu jadi kurang daripada. Jadi, X per negatif 4. Hak ni pun bahagi dengan negatif 4. Jadi, berapa jawapan dia? Okay, jadi jawapan akhir tu jangan letak negatif tu dekat bawah deh. Dia kena letak di atas ataupun di tengah. Negatif X per 4 kurang daripada negatif 28 bahagi negatif 4, kita akan dapat 7.
Okey, nombor 10. Tulis songsangan terhadap penambahan bagi setiap ketaksamaan berikut. Songsangan. Songsangan ni kita kena songsangkan dia. Jadi kalau 4 kurang daripada 5, jadi kalau negatif 4, dia bertukarlah. Jadi lebih besar daripada negatif 5. Okey, kalau 7 kurang daripada 9, jadi kalau negatif 7, dia jadi lebih besar daripada negatif 9. Ingat, bila melibatkan nombor negatif ni, tanda dia berubah. Kurang daripada jadi lebih besar. Samalah tengok ni. Nombor positif jadi nombor negatif dia. Bila melibatkan nombor negatif, tanda dia bertukar. Okey, yang B. Dia tukar kan. 1/4 kita tukar negatif 1/4. Ni negatif 1/2. Bila melibatkan nombor negatif, tanda dia berubah. Lebih besar. Kurang daripada tu bertukar kepada lebih besar daripada. Okey, soalan terakhir untuk hari ini. Tulis songsangan terhadap pendaraban bagi setiap persamaan berikut. Okey, sekarang dia nak songsangan terhadap pendaraban. Jadi kalau 2 kurang daripada 3, okey, jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Ini songsangan terhadap pendaraban. Jadi kalau 1/6 dengan 1/8, samalah. Dia pun berubah juga. Tanda dia. Kalau kurang daripada, dia jadi lebih besar daripada. Yang ni 9 kurang daripada 18. Jadi kalau 1/9 dengan 1/18, 1/9 ni berubahlah. Ni kurang daripada, dia jadi lebih besar daripada. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada soalan boleh tanya. Terima kasih.